Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama akan menikmati firman Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你。如果这个时候我们可以一起来享受你的话语， Kiranya Engkau yang menolong kami, membantu kami untuk mengerti akan isi hatimu. 求你帮助我们能够明白你的心意。 Pakai kedua hambamu yang di dalam segala kelemahannya. 主啊，求你使用这两位软弱的仆人， Kiranya Engkau yang mengurapi mereka berdua. 求你恩膏我们。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian daripada Alkitab kita, yaitu di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 这个时候，让我们一起来翻开我们的圣经。我们今天要一起看的是哈巴谷书第3章，我们要从第1节念到16节。 Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saya akan baca dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat yang ke-9 sampai 16 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 哈巴谷书第3章1到8节要用印语读，然后9到16节我用华语给大家读。 Habakuk pasal 3, doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? 你的功全然显露，向众支派所起的事都是可信的。你以江河分开大地，山林见你无不占据，大水泛滥过去，深渊发生，汹涌翻腾。因你的箭射处发光，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。你发愤恨同行大地，发怒气责打列国，如同打粮。你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头，露出他的脚，直到颈项。你用敌人的戈矛刺透他战士的头，他们来如旋风，要将我们分散。他们所喜爱的是暗中吞吃平民。你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发馋，骨中朽烂。我在所立之处战惊，我只可安静等候灾难之日临到，犯禁之民上来。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari saya pergi bersama dengan keluarga ke tempat yang biasa kami kunjungi. 亲爱的弟兄姐妹们，有一天我跟家人到一个我们常去的地方， Namun pada hari itu sangat heran sekali jalanan begitu macet. 但是那天路上却出奇的堵车。 Maka di dalam satu kesempatan saya melihat celah untuk bisa mengambil jalur lain.
在开车的时候，我发现可以换车道，让我可以更前进。 Jalur yang tidak biasa saya lalui untuk ke tempat itu. 这是通常我到那个地方没有走的路线， Tetapi saya percaya melalui jalan itu pasti saya akan sampai kepada tujuan. 但是我有信心说，用这条路线也可以到我们要去的地方。 Di tengah-tengah perjalanan itu, maka anak saya bertanya kepada saya, 在路途当中，我的孩子问我， "Papa, ini bukan jalan yang menuju ke sana. 他说：“爸爸，这不是去那个地方走的路线， Kita harus putar balik. 我们应该回转的。 Kita tidak akan sampai tujuan." 我们一直走下去是不会到我们要去的地方。 Tetapi saya meyakinkan dia bahwa kita pasti akan sampai pada tujuan melalui jalan yang lain. 但是我告诉他说，我今天走的这另外的路线，仍然可以带我们到要去的地方。 Lalu tidak lama lagi anak saya bertanya lagi. 不久之后，我的孩子又在问， Dengan pertanyaan yang sama, "Papa, itu pasti jalan yang salah. Kita tidak akan sampai tujuan." 我的孩子说，我们走的这个路的方向不对，这样子走下去不会到要去的地方。 Dan saya meyakinkan lagi bahwa kita pasti akan sampai tujuan melalui jalan ini. 我再一次的肯定的跟他说，我们一定能够达到目的地。 Di tengah-tengah perjalanan itu dia terus bertanya. 在那个路途当中，他不断的质疑， Dan dia memberitahukan bahwa kita salah jalan. 他一直说我们走错路了。 Tetapi setelah kita tiba di tempat tujuan itu, 但是当我们到达目的地时， saya dan dia tatap-tatapan begitu. 我跟他互相对望， Dia begitu heran kok bisa tiba di sini. 他很惊讶说怎么能够到达了？ Lalu dia mengatakan, "Papa hebat." 他说哇，爸爸好棒！ Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ketika zona nyaman kita itu terganggu, maka muncul kegelisahan. 我们在生活当中往往也是如此。当我们走出我们的舒适地域的时候呢，在这个舒适地域之外，我们常常会质疑。 Ada begitu banyak pertanyaan, keraguan, bahkan mungkin keluhan-keluhan yang muncul. 我们会产生许多的问题，我们会觉得不确定，甚至我们埋怨。 Mengapa ini terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? 为什么这个发生？为什么那个事情如此的突然发生？ Dan pada akhirnya hanya pertanyaan-pertanyaan itu hanya ada satu tujuannya. 但是这一切的疑问，最终是到了一个目的， Yaitu agar kita kembali kepada posisi yang semula. 就是我们要回到起初的点， Supaya zona nyaman kita tidak terganggu. 使得我们的舒适地域不再被侵扰。 Dan di dalam masa pandemi ini, mau tidak mau kita seolah-olah dipaksa untuk keluar daripada zona nyaman kita. 在这个疫情的情况之下，我们多少人逼不得已的必须走出我们的舒适地域。 Kita sudah merasa seperti kehilangan kebebasan kita. 我们觉得自己失去了自由， Dan kita tidak mau memasuki satu era yang baru. 我们不愿意进入一个新的规范。 Kita ingin cepat-cepat untuk kembali kepada peristiwa atau kejadian di masa yang lampau. 我们希望说，日子可以快快的恢复到疫情之前的那种生活。 Maka mungkin ada banyak pertanyaan, entah itu kita bertanya kepada Tuhan atau kepada sesama kita, berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir? 所以我们会有许多的质问，我们会问神说，我们会问别人家说，这个疫情还要多久？什么时候才会过去？ Dan menghadapi masa-masa yang berat ini, kita pada akhirnya mengalami begitu banyak ketakutan. 在经历这样子的时刻，我们难免产生许多的惧怕， Kita takut bangkrut, 我们害怕破产， kita takut kehilangan pekerjaan kita, 我们害怕失去工作， kita takut gaji kita dipotong. 我们害怕薪资被减， Bahkan mungkin ada yang takut gagal menikah.
甚至有些人担心婚礼举行不成， ada yang takut mengenai kesehatannya, 有人害怕自己的健康， ada yang takut ditinggal oleh anggota keluarga yang dia cintai, 有人害怕被自己所爱的家人所离弃， ada yang takut karena tidak bisa kuliah ke luar negeri. 有些人担心不再能够出国留学。 Dan begitu banyak ketakutan yang melingkupi di dalam kehidupan kita. 在这段时间当中，有这许多的害怕笼罩着我们的生活。 Lalu bagaimana kita sebagai seorang Kristen bisa siap dan begitu yakin untuk menghadapi segala peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani hari ini? 我们身为基督徒，我们如何去面对目前的这些情况呢？ Mungkin kita mengatakan bahwa saya sudah berdoa setiap hari kepada Tuhan. 也许我们说，我已经每天向神祷告， Saya bahkan di waktu-waktu ini membaca banyak firman Tuhan. 甚至在这段期间，我比平时读更多的经文。 Bahkan di masa-masa pandemi ini pun saya lebih aktif lagi melayani Tuhan. 甚至在这个疫情当中，我更勤奋的服侍神， Bahkan siap menjadi garda terdepan. 甚至愿意站在最前线。 Tetapi setelah semuanya itu kita lalui, 但是当这一切都过去之后， semua belum berakhir. 但事实上还没有完全的结束。 Lalu kita bertanya-tanya, apakah memang karena rohani saya itu kurang baik? 是否我们会自问说，我的灵命是不是不够好？ Sehingga peristiwa demi peristiwa, kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan itu menghampiri hidup kita. 使得这些事情好像看起来没有止境，一次又一次的灾难临到我们。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya kepada diri kita di hadapan Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹们，我们是否曾经在神的面前那样子的问自己？ Pada waktu kita menghadapi berbagai macam kesulitan, 在我们面临困难的时候， beranikah kita hidup dengan sebuah tanda tanya? 我们是否有勇气带着疑问继续的活？ Di dalam hidup Nabi Habakuk, di awal pasal yang pertama, dia diliputi dengan berbagai macam banyak pertanyaan. 哈巴谷先知在他哈巴谷书的一开始，我们就看见说，他就有许多的疑问。 Nabi Habakuk adalah seorang yang benar. 哈巴谷先知是一位义人， Dia mempunyai rohani yang baik. 他有好的灵命， Karena dia dipilih oleh Tuhan menjadi nabinya. 因为神拣选他成为神的先知。 Dan tentu Tuhan tidak sembarangan memilih Habakuk untuk menjadi nabinya. 神并不随便选哈巴谷成为他的先知， Tetapi sekalipun Habakuk sebagai nabinya Tuhan, dia diliputi dengan berbagai macam pertanyaan. 但是即使哈巴谷是神的先知，他也会对所发生的事情产生许多的疑问。 Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi engkau tidak mendengar? 他对神说：“神啊，我要向你呼求，还要多久你才听呢？ Aku berseru kepadamu penindasan tetapi engkau tidak menolong. 我向你呼求，求你救我们，但是你却没有救我们。” Memang Habakuk sedang meratapi kejahatan yang terjadi di dalam masanya. 哈巴谷正在为他那世代所发生的许多恶事感到焦虑。 Bangsa Yehuda memang sudah kembali kepada Tuhan pada masa pemerintahan Raja Yosia. 犹大子民他们在这个约西亚时期已经归向神， Tetapi itu adalah masa yang hanya sebentar saja. 但是那只持续了短的时间。 Setelah masa Raja Yosia, maka bangsa Yehuda pada masa pemerintahan Raja Manasye dan Amon, mereka kembali melakukan dosa di hadapan Tuhan. 但是当约西亚王不再做王者之后，他的后代玛拿西这些国王，他们不再敬畏神。 Di tengah-tengah kegalauan Nabi Habakuk, Tuhan menjawab doanya.
在哈巴谷的彷徨当中，神应允了他的祷告。 Bahkan Habakuk diminta untuk menuliskan supaya ada orang yang bisa membacanya dengan begitu mudah. 甚至神命令哈巴谷把神所说的话写下来，让之后的人可以读。 Dan jawaban Tuhan sungguh mengagetkan Habakuk. 神的回答让哈巴谷觉得很惊讶， Satu jawaban yang di luar harapan dia. 神的回答是超乎哈巴谷先知所想象的。 Tetapi Habakuk diyakinkan oleh Tuhan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. 但是哈巴谷被神所说的这句话得到极大的信心，就是义人要因着他的信而活。 Maka setelah Habakuk mendapatkan jawaban Tuhan, maka dia kembali lagi berdoa kepada Tuhan. 当哈巴谷得到神样子的答复之后，他在到神的面前向神祷告。 Di dalam Habakuk pasal 3 inilah Habakuk meresponi atas jawaban Tuhan sekalipun hal itu tidak sesuai dengan harapannya. 在这个哈巴谷书第3章，就是刚才我们所读的经文，就是哈巴谷在得到神的答案之后，他在到神的面前对神的答案做出的回应。 Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan kita renungkan di dalam doanya Habakuk. 我们在这个哈巴谷的祷告中，我们至少可以学习到3件事情。 Di bagian ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di dalam doa Habakuk dia sudah mengalami suatu reformasi, satu pembaharuan. 我们看见说，在3章第1到第2节那边显示出哈巴谷已经被神所更新。 Habakuk telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan daripada rancangan Tuhan. 我们看见哈巴谷他现在完全的仰赖神，并且只看耶和华的作为与计划。 Ini menunjukkan bahwa iman Habakuk pada waktu dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang membuat dia semakin mengerti siapa Allah yang dia sembah. 当哈巴谷亲身遇见了神了之后，他使他有那样子的信心，并且他也清楚的看见他这一向以来所信奉的这一位神是什么样的神。 Pengenalannya dan pemahamannya tentang Allah yang dulu dengan yang sekarang menjadi berbeda. 他过去对神的认识跟现在对神的认识已经是不同了， Sehingga imannya mengalami satu pertumbuhan yang benar. 使得他的信心是正确的长进。 Sekarang Habakuk sudah mencapai satu pemahaman bagaimana ia tidak lagi mempertanyakan bagaimana rencana Tuhan. 使得哈巴谷现在对神的计划不再质疑， Bagaimana rencana Tuhan itu akan dijalankan atas bangsa Yehuda. Dia tidak mempertanyakan itu lagi. 神要怎么样在犹大子民当中推行他的计划，他也不再去质疑。 Karena Habakuk yakin bahwa rencana Tuhan yang akan dilaksanakan bagi Yehuda adalah satu rancangan yang sempurna dan tidak pernah salah. 因为他相信说，神要在犹大子民当中施行他的旨意，是完整的旨意，是不会错的。 Inilah doa Habakuk. 这就是哈巴谷的祷告。 Doa yang salah tidak akan pernah mengubah kita. 错误的祷告不会带给我们生命的转变。 Doa yang salah akan membawa kerohanian kita tidak akan bertumbuh. 错误的祷告会使我们的灵命无法长进。 Karena pada waktu kita menyatakan doa yang salah itu, kita adalah orang yang paling tidak siap untuk menerima jawaban Tuhan. 因为当我们的祷告是错误的时候，我们就没有把自己预备好，要接受神对我们祷告的应允。
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah rindu mengajak umatnya untuk berdoa. 亲爱的主内弟兄姐妹们，要知道说，神渴慕他的子民们向他祷告。 Tetapi permasalahannya adalah sudah berapa kali Tuhan menanti kita untuk bersekutu dengan Dia. 但是多少时候，我们是否察觉到说，我们的神他在等着我们与他有密切的团契？ Sudah berapa kali Tuhan telah membuka isi hatinya melalui firman-Nya, tetapi kita tidak pernah merespon. 有多少时候，神借着他的话语向我们显明他的心意，但是我们却对他的心意没有做出任何的回应。 Dan ternyata kita telah menutup hati kita untuk Tuhan. 事实上，我们已经将我们的心对神关闭。 Perubahan Habakuk dari seruan berapa lama lagi Tuhan menjadi sebuah keyakinan dan juga suatu keteguhan. 我们看见哈巴谷的祷告从开始的质疑问说还要多久，一直转变到说现在他对神的祷告是充满信心。 Dia makin mengalami satu kekaguman akan Allah yang dia sembah. 他对他所敬拜的神更是敬仰。 Hal inilah yang menjadi satu prinsip yang Alkitabiah. Bagaimana pada waktu kita di dalam pergumulan yang jujur datang kepada Allah, maka pasti hal itu akan membawa satu perubahan di dalam hidup kita. 这是圣经的原则。我们在任何的困难当中，我们只管来到神的面前，向神呼求。这样子在神面前诚实的呼求，将会带给我们真实的生命的转变。 Habakuk telah mengalami perubahan oleh Tuhan. 哈巴谷经历到神在他生命中所做的改变。 Bagian yang kedua di dalam doa Habakuk adalah bagaimana dia mengingat tentang pekerjaan Tuhan. 哈巴谷祷告中的第二部分，就是他记取神过去的作为。 Setelah Habakuk mengalami reformasi iman, maka dia disadarkan dan diingatkan tentang karya Allah di masa yang lampau. 当哈巴谷的信心得到翻转之后，他就记取神过去的作为。 Maka di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. 所以在第3节的开始，他就说：“神从提曼而来，圣者从巴兰山临到。” Ini adalah satu pengingatan bagaimana Allah yang datang mengutus Musa pergi ke Mesir membawa bangsa Israel itu untuk keluar daripada perbudakan. 我们这边所指的就是说，神怎么样差派摩西到在奴役中的以色列，在埃及被奴隶的以色列民，并且将他们从奴隶中被释放出来。 Allah menjumpai umatnya. 神要来寻找他的子民。 Di pegunungan Paran atau di Gunung Sinai itu dia juga memberikan firman hukum-hukum kepada umatnya. 我们知道说，在西乃山上，神赐给他的子民10条诫命。 Dan bagaimana dengan cara yang ajaib Tuhan memimpin bangsa itu menuju kepada tanah perjanjian. 我们也看见说，神怎么样行其事的来带领以色列民，一直到他们到应许之地。 Satu kejadian yang begitu dahsyat. 这是何等可畏的事迹！ Maka Habakuk di dalam doanya dia memuji kebesaran Tuhan atas pekerjaannya di masa yang lampau dan bahkan di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. 所以哈巴谷在他的祷告中，他称颂耶和华的大作为，无论是过去、现今，一直到未来。 Maka di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di situ Habakuk menggambarkan, melukiskan bagaimana seluruh alam semesta itu memuji, membesarkan Allah Sang Pencipta. 所以哈巴谷在第3节到第5节那边，看见他如何称颂这个诸天的神。 Dia melukiskan bagaimana matahari, bulan, bintang, langit, samudra, gunung-gunung semua mengangkat tangan dan memuji Tuhan.
他在这里讲到说，众水山各样的受造物都举手称颂耶和华。 Tuhan memang menghukum umatnya yang berdosa. 虽然神刑罚他犯罪的子民， Tetapi Allah tidak diam kepada bangsa yang menindas umatnya itu. 但是对于苦待他的子民的那些人，神也不会袖手旁观。 Maka Habakuk dengan yakin bahwa Tuhan tetap menyertai umatnya sekalipun mereka nanti akan dibuang di negeri asing. 所以哈巴谷相信说，即使犹大子民他们有一天将要被掳，但是他仍然相信说，神与他们同在。 Jikalau Tuhan telah memimpin hidup kita sampai dengan hari ini, 如果神已经带领我们的生活一直到今天， mari kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau dalam hidup kita. 让我们一起去记取神在过去在我们身上的一切作为。 Allah yang sama, Dia akan tetap bekerja di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 这位神他在我们过去的时候如何的与我们同在，他必定在现今在将来一定与我们同在。 Sekalipun saat ini mungkin kita penuh dengan pergumulan-pergumulan. 虽然这个时候我们正在面临许多的困难， Mari kita mengingat bagaimana cara Tuhan yang telah menolong kita di masa yang lampau itu. 让我们去记取神过去怎么样的帮助我们， Membawa kita sampai dengan hari ini. 带领我们一直到今天。 Bagian yang ketiga di dalam doanya Habakuk. 哈巴谷祷告的第三部分， Di sini dia mengungkapkan sebuah sukacita yang luar biasa. 在这里他表现出他极大的欢喜。 Di dalam ayat yang ke-16 dia mengatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, kata namun ini sangat penting sekali. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 在16节那边，我们看见哈巴谷说：“我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤，骨中朽烂。我在所立之处战惊。”接下来，中文圣经虽然没有出现这个字，印尼文那边有说，但是我只可安静等候灾难之日临到。 Sekali lagi di dalam doanya Habakuk, dia tidak lagi meminta-minta. 我们看见哈巴谷现在的祷告不再是向神求， Tetapi dia mulai siap untuk menerima jawaban Tuhan sekalipun hal itu tidak sesuai dengan harapannya. 而是我们看见说他已经预备好自己来等候神的答案，即使他知道这个答案不是合乎他原来所求的。 Memang ada satu kegentaran, tetapi kegentaran itu ditutupi dengan satu sukacita karena Allah hadir di situ. 虽然对于神所要给的答案让他觉得战惊，但是在这样子的这个害怕当中，他却知道说神的同在是更美的。 Habakuk tidak lagi mengatakan, kalau boleh Tuhan jangan menghukum bangsamu oleh bangsa asing. 哈巴谷不再对神说：“神啊，求你不要用外邦人来刑罚你的子民。” Tetapi Habakuk percaya sekalipun bangsa Yehuda dibuang di negeri asing, Allah tetap menyertai mereka. 但是哈巴谷这个时候却有信心的知道说，即使犹大子民将要被掳到外邦的国去，但是神仍然与他们同在。 Maka di negeri pembuangan kita bisa melihat bagaimana kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, Ezra, Nehemia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
所以我们看见说，犹大子民在被掳之地，他们仍然有神的同在。因此，我们在圣经中看见这些的人物，神在被掳之地怎么样的使用他们。在他们的当中，有但以理与他的朋友，还有以斯帖、以西拉，还有尼西米。Sampai di sini mari kita merenungkan sebuah pertanyaan yang kita perlu pikirkan secara mendalam. 到这里，我们需要去思想一件很重要的事： Bagaimana dengan isi doa kita? 我们的祷告内容是什么呢？ Apakah doa kita hanya isinya selalu menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita? 我们的祷告是否一直是强求神要满足我们的需要？ Jangan-jangan cara kita berdoa dan cara kita bergaul bersama dengan Tuhan selama ini ternyata keliru. 巴不得我们这一向来的祷告，还有我们与神的交通，不是错误的。 Kalau hal itu terjadi maka kita telah gagal paham dengan Tuhan. 如果这一切是错误的话，那我们已经对神产生误解了。 Sehingga doa kita hanya selalu isinya kesalahpahaman terus-menerus bersama dengan Tuhan. 使得我们的祷告与神之间永远有那个距离。 Mungkin penyebabnya karena kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. 我们在祷告中，也许我们显示出我们自己，我们比神还更了解事情。 Mungkin kita merasa cara kita, solusi kita, kehebatan kita jauh lebih baik daripada apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita. 我们也许认为说，我们对事情的解决方案比神还要来得高明， Sehingga menjadikan kita menjadi orang yang sok tahu padahal kita tidak tahu apa-apa. 使得我们在神的面前好像很自以为是的人，但是事实上我们却如此的愚蠢。 Bagaimana respon kita pada waktu kita berdoa di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah? 我们在这困难的时刻里，我们的祷告是如何呢？ A.W. Tozer dia mengatakan begini, as a man pray, so is he. A.W. Tozer 他曾经那样子说：一个人的祷告显示出他自己。 Keberadaan seseorang ditentukan oleh kehidupan doanya. 一个人的祷告显示出他自己。 Tozer adalah seorang pendoa yang sangat serius. Tozer 他是一个很恳切、认真祷告的。 Kehidupan spiritualnya sangat kuat. Kita dapat melihatnya melalui tulisan-tulisan di dalam bukunya. 我们可以借着他的著作当中，可以看见他灵命的坚固。 Di dalam tulisannya ia menekankan bahwa betapa pentingnya sebuah relasi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan sebagai seorang Kristen. 在他的著作当中，我们可以看见他如此的强调基督徒怎么样与神交通，怎么样与神同行。 Sebagai penutup, saya mau mengajak kepada seluruh jemaat menyaksikan sebuah tayangan video, sebuah kesaksian daripada Bapak Tommy. 在结束之前，邀请我们大家一起观赏以下的视频。 Saya sudah mendapatkan izin untuk menayangkan video kesaksian beliau. 这是从一位名叫多密的弟兄的见证，已经得到他的许可，来一起分享他的见证。 Silakan tim multimedia untuk menayangkannya. 请把视频播放。 Shalom, perkenankan saya, Tommy beserta istri saya, Stephanie, membagikan sebuah kesaksian begitu besarnya kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman atau saudara yang pernah mendengar atau mengikuti cerita anak kami, Claire Carissa, yang mana pada bulan April 2020 lalu dirawat di rumah sakit. Seumur hidup, sebelum saya mengenal Stephanie yang memperkenalkan saya iman Kristen, saya selalu mengandalkan diri saya sendiri dalam setiap hal
yang saya kerjakan maupun yang saya lakukan. Ada satu kejadian yang membuat kami bersimpuh serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, yaitu ketika anak kami satu-satunya, Claire Carissa, sakit dan hampir meninggalkan kami selama-lamanya karena penyakit meningoencephalitis atau peradangan otak yang terjadi di April lalu. Kami menamai anak kami Claire Carissa yang memiliki arti full of grace and kindness. Kami berdoa sama Tuhan semoga dia penuh dengan berkat dan kebaikan. Namun tepatnya pada 17 April 2020, satu hari setelah Claire vaksin IPD, Claire bangun dalam keadaan yang lemas, suhu badan tinggi 39 derajat ke atas, dan ini pertama kalinya dia sakit demam. Kondisi membaik di siang hari, namun menjelang malam kondisi Claire terus memburuk. Raut wajah mulai berubah, dia muntah, dia BAB per 30 menit, dan itu mencret. Melihat kondisinya makin parah, kami bawa dia ke rumah sakit tengah malam. Kita tiba pada waktu itu sekitar pukul 2 pagi. 2 jam waktu kami habis di sana, di IGD. Claire kedinginan, dia pucat, tapi diagnosanya adalah dehidrasi ringan. Kami sudah request ke dokter jaga untuk diinfus, tapi rumah sakit beralasan kamar penuh. Cukup banyak waktu habis di sana. Lalu setelah itu kami dirujuk ke RS grupnya yang lain, yang mana responnya juga sama, kamar penuh. Tapi akhirnya kami sadar bahwa ternyata rumah sakit tersebut nggak lagi terima pasien rawat inap karena kondisi COVID-19. Lalu pada saat itu, akhirnya kami putuskan bawa Claire ke rumah sakit Geraha Kedoya. Saya drop Stephanie dan Claire di lobi. Stephanie gendong Claire, lari ke IGD, teriak di IGD. Dan pada waktu itu penanganan begitu cepat. IGD Rumah Sakit Geraha Kedoya begitu responsif, namun sepertinya terlambat. Pada waktu itu Claire sudah hilang kesadaran, kulitnya marbling, bercorak seperti marmer, kebiruan. Dokter dan timnya kurang lebih sekitar 2-3 orang kesulitan mencari pembuluh darah. Tangan, kakinya, semuanya ditusuk-tusuk dari segala tempat. Tapi pembuluh yang dicari juga nggak kunjung ketemu. Berdarah pun tidak ketika ditusuk. Sampai akhirnya sebagai pertolongan pertama akhirnya disuntikanlah cairan. Ada jarumnya begitu besar ke tulang dengkul di sebelah kanan dari Claire untuk mengurangi dehidrasinya. Dokter pada waktu itu bilang 15 menit lagi atau 15 menit lebih lama sampai mungkin Claire udah gak selamat. Lalu setelahnya Claire dibawa ke ICU untuk dilakukan tindakan venaseksi, yaitu menyayat kakinya untuk menemukan pembuluh darah, dan puji Tuhan pada waktu itu prosesnya berhasil dan lancar. Nggak selesai di situ, mimpi terburuk kami adalah ketika dokter menyampaikan diagnosanya kalau Claire menderita meningoencephalitis, peradangan otak setelah sebelumnya diketahui terdapat bakteri salmonella dalam darah atau istilah kedokterannya sepsis. Tidak ada penyebab pasti sakitnya kenapa, dapatnya dari mana. Dan pada waktu itu sejak masuk ICU, Claire nggak sadarkan diri selama 7 hari. Hati kami hancur pada waktu itu. Begitu dokter juga menyampaikan dari hasil tes darahnya yang dilakukan berkala 2-3 hari sekali, Claire gagal ginjal, gagal paru-paru, gagal hati. Tapi Claire kuat, dia terus bertahan. Lalu di hari kedua kami di rumah sakit, di sore hari waktu kami berniat menunggu Claire. Rencananya memang pada waktu itu mau pulang jam 8 malam. Entah kenapa kami bangun di jam 10:30 malam, yang akhirnya kami ke ruangan picu untuk pamitan sebelum pulang. Ternyata ada alasan kami nggak pulang. Kami kaget loh, bahagia awalnya. Kita lihat Claire angkat tangannya, dia ayunkan seolah sambut kami ketika sampai di ruang picunya dia. Seketika tapi perasaan itu hilang.
Setelah kami perhatikan, wajah suster-suster di sana panik. Ternyata tangan Claire naik karena kejang, dan kejangnya sudah berjalan 45 menit. Seluruh obat sudah diberikan dengan dosis maksimal. Dan dokter yang dalam perjalanan dari rumahnya bergegas ke rumah sakit menelpon kami, meminta kami untuk bersiap untuk kemungkinan terburuknya bahwa Claire nggak bisa melewati malam itu. Seandainya pulih pun, dia nggak akan pulih lagi sepenuhnya. Kaki kami lemas pada waktu itu, kami histerik. Kami menangis dan kami bersujud berteriak di ruang ICU meminta pertolongan. Tuhan dengar teriakan doa kami untuk selamatkan Claire. Kami berdoa, Tuhan tolong tukar nyawanya dengan nyawa kami. Claire baru saja belajar kata mami. Dan masih banyak lagi yang Claire bisa alami dalam hidup dibanding kami yang begitu banyak berdosa. Akhirnya Claire bisa sadarkan diri walaupun setengah sadar pada tanggal 25 April 2020. Perlahan tapi pasti Claire tetap semangat untuk pulih. Yang mana akhirnya pada 5 Mei 2020 Claire pulang. Dia pulang dalam kondisi kerja hati yang masih lemah. Dan yang paling menakutkan kami, pada waktu pulang itu, dia udah gak lagi bisa melihat, dan secara umum motoriknya tidak berfungsi. Dia gak lagi bisa ngerangkak, tengkurap, bahkan mengangkat kepalanya pun gak bisa. Gak ada putusnya doa kami. Kami bersujud setiap hari memohon kesembuhan Claire. Setelah Claire sadar, kami tahu, kami rasa derita dia makin lagi terasa. Dia merintih gak berhenti. Setiap harinya dia susah tidur, dia susah gerak. Kami juga merasakan bahwa dia takut. Karena dia juga gak bisa ngelihat. Pada saat itu yang menguatkan kami adalah kebaktian ibadah di hari Minggu. Kami mendapatkan pesan bahwa Tuhan selalu mendengar doa melalui firman-Nya. Dan juga gak ada putus-putusnya kami dengarkan lagu-lagu rohani yang membangun kami, menguatkan kami. Dan juga kami dengarkan buat Claire pada waktu dia dirawat di ruang picu rumah sakit pada waktu itu. Lalu ajaib, pertama kalinya dalam 3 minggu saat kami gendong Claire, kondisi di rumah sakit dia buka matanya sedikit dan tersenyum seolah berkata, "Mami, Dedi yang kuat. Claire aja gak apa-apa, Tuhan dengar doa kita, Tuhan jaga kita." Kami belajar kuasa Tuhan begitu besar dalam proses pemulihan Claire. Rasanya 5 bulan terakhir ini perasaan kami udah seperti roller coaster. Naik, turun. Begitu dinamisnya antara senang, takut, sakit hati kami. Tapi sekarang Claire sudah 1 tahun 1 bulan. Dia sudah kembali ceria. Udah mulai iseng bahkan. Dia udah bisa panggil Dedi. Udah mulai belajar lagi bilang ma. Dan yang paling lucu, dia makannya nafsu dan kalau enak makanannya dia bilang enak. Melalui kesaksian kami mau memberikan semangat kepada saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang bergumul atau mengalami kesusahan. Kami berharap semoga cerita kami dapat menguatkan kita semua bahwa begitu banyak cara Tuhan dalam menyentuh kita, merangkul kita dari beban yang saat ini sedang kita alami. Akhir kata kami mau mengucapkan syukur pada Tuhan Yesus dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada orang tua kami, keluarga besar kami yang terus mendukung kami, hamba Tuhan dan jemaat gereja yang terus mendoakan kesembuhan serta pemulihan Claire. Kami percaya Claire akan dipakai Tuhan Yesus ke depan untuk menjamah kita semua dan menguatkan iman percaya kita. Sekian. Shalom. Kita telah menyaksikan sebuah tayangan kesaksian daripada keluarga Bapak Tommy. 我们已经一起观赏了多密他们一家人的见证。 Di tengah-tengah pergumulan yang sangat tidak mudah, dia percaya Tuhan
yang dia andalkan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. 在他与家人所面临的困难当中，他得到这样子的信心，知道说，在他们一切的这世上，神仍然与他们同在，神能够帮助他们。 Habakuk hanyalah salah satu di dalam pergumulannya yang dicatat di dalam Alkitab. 哈巴谷，他是圣经中里所记载的其中一位。 Penderitaan, keraguan, amarah sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang perlu kita pendam. 其实，在困难中，在我们对于困难所产生的疑问、愤怒，不需要我们去遮掩， Mari kita belajar bersama-sama berjalan bersama dengan Allah. 而是我们在这一切的事上，我们学习如何与神同行。 Kita buka hati kita bahwa memang kita ini adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. 我们可以敞开自己的心，向神倾诉说，对神说：“我本来是无能为力的。” Sama seperti Habakuk, di dalam segala kelemahannya tetapi dia mengalami sebuah reformasi dan dia mengingat akan pekerjaan Tuhan dan dia juga pada akhirnya mengalami sebuah sukacita di dalam Tuhan. 就像哈巴谷一样，他虽然软弱，他带着他一切的软弱来到神的面前，向神敞开倾诉，使得他的生命可以经历到神的转变，使得他能够记取神过去的作为，也因此他可以从中得到极大的喜乐。 Saat kita tidak berpengharapan, 在我们失去盼望的时候， bahkan jawaban doa kita belum dijawab oleh Tuhan, 甚至我们的祷告似乎没有听见神的应允， atau bahkan jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, 或者神的答案不是我们所要的， mari kita terus percaya bahwa Tuhan tetap berkarya. 让我们仍然坚定的相信神的作为是对的， Tangannya yang kekal itu tetap bekerja. 他永恒的手是一直在动善功的， Kasihnya terus bercahaya sekalipun pada saat kita sudah tidak berdaya sama sekali. 他的爱仍然是辉煌的，即使在我们无能为力的时候， Trust His heart. 让我们信靠他的心。 Sebagai penutup saya mau membacakan Mazmur 34 ayat 9 sampai yang ke-11 untuk kita sekalian. 在结束的时候，我要给大家读诗篇34篇。 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. 在中文的圣经是在第9节到第10节，耶和华的圣名哪，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还确实忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama-sama. 主啊，我们为着我们一起思想的话语，我们感谢你。 Bahwa kami untuk selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan. 主啊，求你引领我们，让我们时刻的与你同行。 Kami sadar ya Tuhan bahwa kami lemah dan tidak berdaya. 主啊，我们知道我们是软弱的，我们是无能为力的。 Ajar kami ya Tuhan, mulai saat ini, setiap doa kami adalah doa yang boleh memuji menyembah kepada Tuhan. 主啊，教导我们，让我们从这时候开始，我们的祷告充满对你的赞美敬拜。 Setiap doa kami adalah doa yang mengingat akan pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat atas hidup kami. 我们的每一次祷告，我们都记取主啊，你在过去的日子当中如此大而可畏的，在我们的身上施行你的大能。 Sekalipun kami di saat ini sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan.
虽然这个时候我们正面临许多的困难， kami percaya tangan Tuhan yang kekal itu tetap bekerja atas hidup kami. 但是我们相信你那永恒的手仍然在帮助我们。 Dan Engkau yang akan memberikan sukacita yang melampaui akal pikiran daripada manusia. 甚至我们相信你要赐给我们喜乐，是超乎我们所想所求的。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 祷告是奉主耶稣的名，我们感谢， Amin. 阿门。